Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak Mahdi, tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah yang dirahmati sekalian, alhamdulillah pada malam ni kita sekali lagi dapat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk kita sama-sama belajar kitab Bahrul Mazdi jilid yang ke-18 ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa masa saya serahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz, insya-Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil 'aliyil 'azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat meneruskan dalam siri kuliah pengajian yang telah diaturkan, dan insya-Allah mudah-mudahan kita mengharapkan kerahmatan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sampai bab ma jaa fi sifati thiyabi ahli jannah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan pakaian ahli syurga. Dalam syurga ada pakaian, ya, pakaian ahli syurga. Iaitu bab yang ke-20 menyatakan sifat pakaian orang-orang yang mendiami syurga. Dalam Quran telah menyebut pakaian orang-orang dalam syurga itu. Quran banyak menceritakan tentang pakaian dalam syurga. Walibasuhum fiha harir. Walibasuhum, pakaian mereka orang dalam syurga tu, fiha harir. Harir maksudnya ialah sutera yang asli, yang lembut, sutera yang lembut yang asli. Jadi sebab itu kita orang lelaki diharamkan pakai sutera di dunia ni, sebab Allah Ta'ala nak bagi kepada kita untuk dipakaikan sutera di akhirat nanti, di dalam syurga. Sebab tu walibasuhum fiha harir. Ahli syurga itu, ya, yuhallawna fiha min asawira min zahab wa lu'lu'a. Itu mula dia. Walibasuhum fiha harir. Ahli syurga itu dipakai gelang-gelang daripada emas. Dia ada gelang. Sebab tu di dunia tu susah pakai gelang lah. Tak boleh pakai gelang. Dan permata-permata, gelang tu daripada permata, emas permata. Dan pakaian mereka daripada, di dalamnya ialah sutera. Sutera pakaian dia. Jadi sebab tu bila Allah Ta'ala sediakan semua benda lah, makanan ke apa saja, pakaian ke apa saja, ya, di dalam syurga diharamkan kita ambil dalam dunia ni. Siapa yang mengambil awal dalam dunia ni, syurga tak dapat. Sebab tu contohnya arak diharamkan, diharamkan kita minum haram arak. Tapi dalam syurga disebut khamar juga, arak juga. Tapi arak dalam syurga dia la yusaddauna anha wa la yunzifun. Dia tidak mabuk dan tidak pening. Arak, nama arak juga. Sebab tu orang kata sabar sikit, selama 60 tahun ke 70 tahun jangan minum arak. Di dunia ni jangan, kaya macam mana pun, hebat macam mana, jangan minum, sabar. Mana Allah Ta'ala nak sediakan orang ini ada minuman nama arak juga di dalam syurga, la yusadda'un anha wa la yunzifun. Dia tidak akan pening kepala. Tapi kalau di atas dunia ni minum arak, tidur kat longkang lah, ya, pening kepala dah. Jadi sebab itu maknanya sutera campur juga, pakaian sutera tak boleh pakai. Gelang sama, gelang, ya, tak perlu pakai lah. Kalau Allah Ta'ala kata jangan pakai, jangan pakai lah.
Tak usah kita tunjuk abang kawasan lah pakai gelang ke pakai tak payah. Tunjuk abang kawasan lah apa, tak payah pakai tu. Tak ada, tidak ada megah ya. Dia terasa sendiri megah tu satu sendiri je. Dan pengikut dia memegahkan dia. Lepas tu tak ada apa-apa. Mati masuk dalam tanah, cacik makan juga. Sama. Kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, dan bermula ayat-ayat Quran pada tafsir pakaian orang-orang dalam syurga itu banyak. Ayat Quran, kata Imam Ghazali, ayat Quran yang menceritakan tentang detail pakaian dalam syurga banyak ayat Quran. Ini salah satu daripadanya, ya, mana sutera. Dan bermula tafsirnya pada segala khabar dan hadis, maka itu seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ni, Abu Isa At-Tirmizi. Pada hadis dia berkata yang berbunyi, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlu jannati jurdun murdun kuhlun la yaghna syababuhum wala tabla thiyabuhum. Hadis hasan gharib. Apa maksud? Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, bermula ahli syurga itu tiada dia berbulu rupa pada tubuhnya. Mana janggut tak ada, misai tak ada, bulu dada pun tak ada. Orang dalam syurga dia bersih, ya. Lagi tidak ada janggut, ia tidak ada janggut, tak ada. Mana licin, tak ada janggut. Sebab tu di dalam dunia dia suruh pasal janggut tu. Dia akhirat suruh tak ada janggut. Lagi bercelak dua matanya mana bercelak. Itu disunatkan bercelak pula. Ada yang disunatkan, di surga pun bercelak, dari sini juga bercelak. Celak ni kalau ikut kau orang lelaki sebenarnya, orang perempuan, tapi kita tukar. Kalau orang lelaki pakai, kita kata apa ni? Ni celak dan perempuan pakai, kita katakan. Orang lelaki pakai celak. Bercelak dua mata ahli syurga tu, mata dia bercelak. Tiada binasa kemudahan mereka dan tiada habis-habisnya. Mana dia muda. Kita cuba tengok masa muda kita dah bertukar dah. Dia muda je, sekitar 30-an umur. Cuba kita ambil gambar kita umur 30-an banding gambar sekarang. Oh, lain langsung kan. 30-an dulu lain. Itu di ahli syurga maintain. Dia tidak berubah macam tu. Malah makin lama makin sihat, makin lama makin segak, makin lama makin segak ahli syurga. 30-an. Semua orang gitu. Walaupun dia mati umur 70, walaupun dia mati umur 80, dibangkitkan di akhirat, dia masuk surga, umur sama kata 30-an dia. Itu dia, ya. Tidak habis-habis, bahkan makin lama makin bertambah segak juga. Segak. Kita makin lama makin sakit lutut. Makin lama makin darah tinggi. Makin lama makin kecil manis. Itu di dunia gitu. Kan? Sebab tu ramai bersandar duduk tu, sakit pinggang belaka tu. Kan? Patut duduk sini mengaji. Semua penuh sini patutnya. Tak, bersandar juga. Sebab apa? Pinggang sakit. Pinggang sakit, lutut sakit, lama macam-macam sakit. Tidak boleh lebih 1 jam kuliah maghrib. Lebih 1 jam gelisah dah. Sakit dah, dah sakit. Kan? Ada gelisah. Sejak tengok jam, sejak bangun, sejak keluar, sejak masuk, sejak duduk. Dia tak tahan duduk dah lebih. Sebab apa? Banyak berubah. Tapi ahli syurga maintain macam tu je. Mesegak juga, dan tiada buruk pakaian mereka itu. Pakaian dia tak pernah buruk. Kita pakaian mula keluar baru tu, lepas tu dah lama-lama buruk pakaiannya. Tapi dalam syurga itu gambaran yang Nabi sebut bahawa pakaian mereka tidak pernah buruk, biasa. Baru je, bersih. Dan ada datang riwayat lagi yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata al-jannah jaradan maradan baydan ju'adan mukahhilina abna'u salasi wa salasina wa hum ala khuluqi adam sittuna dhira'an fi aradi sab'ati azra. Apa maksud dia kata hadis riwayat daripada Hurairah radhiyallahu anhu, katanya
Telah bersabda Rasulullah SAW, masuk ahli syurga itu akan syurga. Bila semua dah proses di mahsyar dah selesai, dia yang lama di mahsyar 1000 tahun. Proses nak hisap satu-satu tu. Kemudian kalau ada hutang lagi dengan orang, nak urus hutang dengan orang lagi. Proses di mahsyar terlalu lama. Kemudian harta kalau banyak lagi, proses lama. Lembaga Hasil dan Negeri cek detail. Ni malaikat cek satu-satu. Daripada mana dapat, ke mana belanja, daripada mana dapat, ke mana belanja. Lagi banyak harta, lagi lama. Sehingga sahabat Nabi pun, di antara mereka ada yang dulu masuk, ada yang kemudian. Di antara sahabat Nabi yang kemudian masuk, Abdurrahman bin Auf lambat masuk. Sebab dia kaya, dia orang kaya. Detail tanya satu sekaya. Berapa jarak lama masuk antara sahabat-sahabat yang lain? Contoh dengan Bilal bin Rabah, dia tak ada harta pun, dulu masuk surga. Tak ada benda nak cek. Abdurrahman bin Auf lama jarak 500 tahun. Lama 500 tahun di akhirat. Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. Itu perbandingannya. Sebab tu dia detail. Sebab tu dia kata bila dah habis proses, dah hisap, dah ditimbang, mizan, kemudian dah mizan, dah timbang, kemudian barulah sirat. Bila lepas melintasi sirat, bila masuk ahli syurga ke syurga, dia kata maknanya, dia kata ahli syurga itu akan syurga tiada berbulu rupa tubuhnya. Mana tak ada janggut-janggut, tak ada, dia licin. Lagi tiada berjanggut. Tak ada janggut. Ahli syurga tak ada janggut. Tapi di dunia dia suruh sepatutnya janggut. Maknanya jangan kita kata aku ni ahli syurga janggut tak ada. Tak boleh gitu. Putih hening tubuhnya. Tubuhnya putih. Putih hening tubuhnya. Walaupun yang masuk syurga tu orang Afrika, negro, putih hening, bersih. Putih hening, bersih. Cukup merendah diri rupanya. Mana rupa dia sangat suka orang tengok rendah diri. Atau disebut ikal rambutnya lagi bercelak dua matanya. Rambutnya ikal, maknanya bergelombang rambut. Dua bercelak dua matanya. Semacam anak laki-laki berumur 33 tahun. Kan orang ni masa dia gagah umur 30-an lah. Umur 33 tu dia punya hebat. Bila dah masuk umur 40-50 dah mula dah ada darah tinggi. Dia cerita berapa jenis ubat makan, itu cerita. Bila dah sampai 50-60 tu, dia cerita yang makan, cerita yang ubat, berapa jenis makan ubat ni, sebab banyak penyakit kan. Itu orang cerita dia pergi nak meminang pak saudara dia ni, anak saudara, minang untuk anak saudara. Dia pergi rumah kawan tu duk cerita penyakit, cerita ubat berapa-berapa dengan tuan rumah. Dia pergi tujuan nak minang. Tiba-tiba okey, assalamualaikum, balik. Apa keputusan? Dia tanya. Lah, tak ada keputusan. Ada cerita ubat, lupa nak pergi minang. Ada orang jenis begitu. Dia orang menyembang, dia lupa apa tujuan dia. Tujuan dia tadi nak pergi minang. Bila sampai itu, orang tuan rumah pun ada sakit, dia pun ada sakit. Buka cerita sikit. Bila buka cerita sikit, apa ubat pakai, berapa kali cek hospital, gini-gini. Sampai sejam lebih 2 jam, cerita hai sakit. Lepas tu okey, saya minta diri dulu balik. Lupa nak minang tu. Ada jenis orang kata. Dan mereka itu atas semacam besar kejadian Nabi Adam, iaitu 70 hasta tingginya. Kejadian Nabi Adam 70 hasta tinggi dan lebar tubuhnya 7 hasta. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Ahmad dan Ibnu Abi Dunya. Mereka ikut Zuhair Hadis, begitulah 70 hasta. Dan memang logik. Sebab apa? Ahli neraka pun Allah Ta'ala besarkan dia. Sebab kalau besar kita ni nak seksa dengan neraka, tak padan. Macam semua kecil, kita seksa dia dengan tukul besi besar. Semua itu kecil je. Macam tak padan. Melainkan Allah Ta'ala jadikan dia besar, barulah terasa seksa itu. Macam kita semua rakyat kecil tu, kita bunuh dengan penukul besi yang besar tu, tak padan dengan semua tu. Macam tu lah. Nikmat syurga pun begitu. Nikmat syurga, makanan-makanan dalam syurga, buah-buahan dalam syurga, besar tempayan tu. Dah kalau buah ada 5 besar tempayan tu, mestilah orang ni besar.
Kalau buah di 5 besar tu payah orang macam kita ni, payah nak makan tu. Tapi orang dia besar-besar 70 hasta. Maknanya maksudnya dia kata lebar maknanya iaitu 7. Dia kata semacam besar kejadian Nabi Allah Adam iaitu 70 hasta. Panjang 70 hasta. Tinggi besarlah 70 hasta. Itu berdasarkan zahir hadis. Begitulah kita cakap tentang hadis. Hadis kata gitu 70 hasta. Tak payah fikir sampai tak solat Zuhur, fikir 70 hasta besar mana ya. Fikir itu tak pergi sembahyang Zuhur juga, fikir itu buat apa? Tak perlu fikir benda ni. Itu Nabi kata gitu. Tak perlu fikir. Yang fikir aku ni boleh lepas ke tidak di akhirat nanti. Boleh lepas tidak mahsyar nanti. Boleh lepas tidak sirat nanti. Itu patut kena fikir. Ya Allah, aku bima yang tersangkut terjatuh. Ya Allah. Nauzubillah kata. Beramal kita beramal istighfar bertaubat sebagainya. Jadi itu patut kena fikir. Bukan fikir baca hadis 70 hasta besar mana orangnya. Dia fikir itu je. Lepas tu sembahyang Zuhur tak juga. Itu gambaran yang Nabi bagi perkara-perkara yang gaib. Yang gaib ni yang kita tak nampak, tapi bagaimana kita tahu? Nabi beritahu. Nabi mana tahu? Nabi Allah wahyukan. Allah wahyukan. Itu Nabi boleh beritahu kita. Kita mana dapat wahyu? Tak ada. Kita bukan wahyu. Kita mimpi pun mimpi tak elok semua. Mimpi pun tak elok. Mimpi duduk tak elok je. Kan? Mimpi jatuh gaung, mimpi jatuh motosikal, mimpi lekat tulang kambing, banyak makan kambing. Tak elok mimpi kan. Jadi Nabi tak wahyu. Mimpi ni ada 3. Satu mimpi ru'yah sadiqah, mimpi yang benar. Itu pada Nabi dan waliullah orang soleh. Kalau mimpi dia benar. Orang soleh akhir zaman mimpi dia 60% macam wahyu. Orang akhir zaman ni. Orang alim akhir zaman, orang soleh, kalau dia mimpi sesuatu Allah bagi, seolah dia benar mimpi orang soleh akhir zaman kita ni. Kalau ada orang yang soleh dia bermimpi, dia memang betul tu. Dia hampir sama dengan wahyu. 60% akhir zaman. Itu mimpi yang benar. Yang kedua, mimpi syaitan itu banyak. Itu yang banyak. Mimpi syaitan. Itu banyak. Daripada 100% itu mimpi benar mungkin 5%, 7%. Mimpi yang syaitan ni dia sampai pergi 80%. Banyak mimpi syaitan. Yang ketiga, mimpi kerana kita minat sesuatu aktiviti kita. Kita minat sangat mancing, terbawa-bawa dan mimpi. Itu. Kita minat sangat main golf, terbawa-bawa dan mimpi main golf. Minat sangat main golf kan? Terbawa-bawa dan mimpi. Kita minat kepada seseorang, terbawa-bawa dan mimpi. Tersebut-sebut nama dia dalam mimpi. Sehingga isteri kejut, bang, siapa tu? Milah siapa? Sebut kan? Itu dikatakan bahawa mimpi. Jadi sebab itu maknanya Nabi Allah wahyukan, Nabi cerita pada para sahabat. Sampai pada kita tahulah perkara gaib. Itu yang Nabi khabarkan. Sama juga perkara yang berkaitan dengan dalam kubur dan sebagainya. Kemudian daripada riwayat di dalam Musnad Ibnu Hanbal, Ahmad bin Hanbal yang berbunyi, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyabil jannah takhluqu khalqan am tansiju nasjan. Fa dhahaka ba'd al-qaum. Itu dia. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata'jibuna man jahilu sa'ala 'aliman, fasakata an-nabi sallallahu alaihi wasallam sa'atan summa qala aina as-sa'il an siyabil jannah? Qala ha huwa za ya Rasulullah. Qala bal tashqa anha samarul jannah salasa mirarin. Bahawa seorang lelaki bertanya ia pada Rasulullah daripada pakaian syurga itu, adakah dia dijadikan semacam-macam satu kejadian ataupun ditenun akan dia semacam-macam tenun. Ada seorang tanya, dapat orang ramai lah tanya, ya Rasulullah, pakaian dalam syurga tu siapa jahit? Ada macam jahit ke, dibuat jahit ke, ada kilang ke, buat macam mana? Jadi orang lain dengar ni, orang lain tu ketawa lah, apa tanya soalan macam tu kan? Dia kena tenun ke kain dalam syurga tu macam di dunia, kena jahit ke? Ada orang tanya gitu. Jadi maka tertawalah setengah daripada orang dalam perkumpulan sama-sama. Nabi di situ mendengarkan pertanyaan lelaki tu, orang ketawa. Soalan tu macam
benda itu pun nak tanya kan soalan gitu kan. Sebab tu kalau orang tanya, jangan ketawa kan dia. Dia tanya betul, kita ketawa kan dia. Zaman Nabi pun pernah orang ketawakan satu orang tanya tentang pakaian dalam syurga. Kena jahit ke, kena tenun ke pakaian tu, ataupun kalau orang tanya dia kena beli ke, macam mana pakaian dan syurga. Jadi maka ditegur oleh Nabi SAW akan sahabat yang lain tertawa itu, dan bersabda ia, adakah heran sekalian kamu akan orang yang tidak tahu sesuatu dan bertanya ia akan orang yang tahu? Heran ke, kata Nabi? Dia tak tahu, dia tanya pada orang tahu. Heran ke? Dia tak tahu betul. Sebab tu dia tanya pada orang yang tahu. Tidak mengherankan. Oleh kerana itu jangan ketawa. Soalan gitu kan. Macam soalan Nabi diam. Dia diam sekejap. Kemudian Nabi tadi, sekarang dia kata ya, dia kata, Nabi kata, siapa dia yang tanya tentang pakaian tadi? Nabi tanya. Nabi diam sekejap. Kemudian Nabi tanya, siapa dia yang tanya tentang pakaian tadi? Soalan gitu. Keadaan dia begitu. Kan? Dia kata sabdanya pakaian syurga itu tidak dibuat dan tidak dijadikan semacam satu kejadian dan tidak ditenun akan dia semacam tenunan. Dalam syurga pakaian tak perlu dijahit, tak perlu ditenun, tak perlu dia ada kilang, tak perlu ada bangla ramai jahit baju Melayu kita sampai kadang poket lepas ke belakang. Dia tak faham kan? Orang kata Teluk Belanga dia buat serai Johor, orang kata serai Johor Teluk, dia tak faham. Sebab tukang jahit ramai dia. Bangla apa? Tailor jahit. Dia boleh siapkan baju Melayu satu hari. Ada pernah berlaku sini? Tak pernah kan? Di Brunei saya pergi dulu. Saya pergi Brunei. Majlis itu saya tak tahu kena bawa baju putih. Saya pun tak tahu. Baju putih. Dan dia kata pakai baju Melayu je dalam majlis, satu majlis lah. Pakai baju Melayu. Kita bawa lah baju Melayu. Kita baju Melayu takkan nak bawa baju putih. Tanya orang rumah bawa baju Melayu putih ni kan. Sampai sana dia kata, Ustaz pakai baju apa warna? Adalah biru ke apa kan. Dia kata kita kena pakai baju putih. Sudah, mana ada. Lepas tu dia bawa ke kedai ukur. Saya ukur ni malam macam ni, ukur besok siap. Dia kata besok siap. Pakai siap, memang siap, tapi kualiti dia sekali pakai, betul tak pakai dah. Memang siap di malam ni diukur, pagi esok boleh ambil, pukul 8 boleh ambil dah, sebab nak pakai pukul 10 boleh siap. Tapi ya Allah, dia punya kualiti mana bolehlah siap kan cepat. Tu kadang-kadang kita tak ada kemahiran tukang jahit tu. Kadang tukang jahit boleh hidup, tukang jahit orang nak pakai pakaian, nak pula dekat raya kan, tak menantangan. Kita malas belajar tu, nak kerja bagus-bagus kan, tukang jahit tak nak. Jadi dia kata kata Nabi bukan kena tenun, bukan dijahit tak nak. Bahkan kata Nabi, pergi saja kepada pohon tuba. Ada satu pokok yang namanya pokok tuba di dalam syurga, Nabi kata. Mana tak perlu jahit, pergi je ke pohon itu, dan pohon itu ada buahnya semacam buah delima, kata Nabi. Pada pokok tu, pada pohon macam buah dia macam buah delima. Bila seorang pergi kepada lalu terbuka kelopaknya dan keluar daripadanya pakaian yang dikenaki oleh hati kita. Kita pergi kat pokok tu, dalam hati nak pakai pakaian macam Michael Jackson lah, keluarlah pakaian gitu je. Nikmatnya syurga kan. Macam seolah kalau di dunia ni mana kita banyak almari penuh pakaian, buka mana nak, jubah almari ni semua ada, blazer almari ni semua ada. Itu soalan gitu. Pergi ya pokok tu, mana kelopak tu kemang, apa yang hati terasa nak pakai, itu ambil tu. Tak payah jahit, tak payah tenun, tak payah apa. Maka itulah sahutnya Nabi kepada orang yang bertanya tadi. Bahkan terbuka, dia kata, wahai laki-laki, dia kata, wahai laki-laki yang bertanya tadi, bahkan terbuka kelopak buah kayu dalam syurga itu, maka diambil apa pakaian daripadanya, ambil saja pakaian itu. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata bahkan kelopak, dia kata kelopak buah kayu itu terbuka, ambil je pakaian dalam tu. Lepas tu Nabi kata, wahai lelaki yang bertanya tadi, bahkan kelopak terbuka, ambil saja pakaian dalam tu. Nabi ulang 3 kali. Itu keadaan pakaian orang dapat pakai dalam syurga.
Tak perlu bayar dah. Tak perlu bayar. Bukan mana ada bayar. Sebab di akhirat untuk menerima jazak, balasan. Sebab tu di dunia ni orang yang payah-payah tu kadang pakaian tak ada, diberi pakaian. Sebab itu di dunia ni kalau kita memberi pakaian kepada seseorang, dia akan bagi pakaian di akhirat yang lebih baik lagi. Kalau umpamanya orang selalu beri makan kepada orang di dunia, dia akan beri makan yang lebih baik sekali di akhirat. Ada lebih. Itu dia. Kena beri pakaian, kena beri, bukan saja makanan. Ramai orang tidak ada pakaian. Macam kita sini, negara kita ni, Haji Hamid, alhamdulillah. Apa khabar? Tak perasan. Okey. Tabarakallah. Tak tahu bila balik 2 hari dah. Lama dah? 2 minggu dah. Alhamdulillah. Maknanya kita di Malaysia ni pakaian nipis biasa je. Mana ada kena ada pakai baju sejuk, kena pakai sarung tangan, tak ada. Tapi macam orang negeri dia ada musim-musim tu, saji kan? Ada kena pakai yang tebal, kan ada sarung tangan, kena macam-macam pakai stokin, kena tebal kan? Gitu. Dia perlu pakaian tu. Kadang kita bagi pakaian kepada orang yang tidak ada pakaian. Kan? Kadang kita mewah pakaian kadang. Kadang orang kat kampung selai itulah pakaian dia. Kadang anak kita pakaian sekolah dah 2-3 helai dah sebelum buka sekolah. Tapi mungkin anak saudara kita kat kampung selai pun belum beli lagi. Tu bagi pakaian. Maknanya Nabi ulang 3 kali bahawa pergi saja ke situ, kelopak buah daripada pokok tuba. Mana pokok tadi? Tuba. Ba ya, tuba pokok tu. Jadi sebab itu maknanya mudah dalam syurga yang Nabi gambarkan. Maknanya ambil saja, dia bukan ditenun, bukan dijahit, nak jahit pula, tak ada. Kemudian masalah yang 21, hamparan pula. Hamparan ya, hamparan pemaidani lah. Hamparan dalam syurga itu berlapis-lapis dan tinggi ia di atas geta-getanya. Maknanya dia ada tingkat-tingkat macam para-para dia. Maka itu yang datang khabar sebagai datang riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dan kata itu tentang hamparan. Mana kita di dunia ni mungkin orang tertentu je boleh jalan atas kapet merah ke apa. Kan? Kalau orang biasa tak boleh jalan situ. Kan orang yang biasa-biasa kalau VIP mesti bentang kapet merah. Daripada kereta dia sampai tempat pentas bentar. Ataupun daripada airport ni nak pergi ke terbang berjalan sikit kapet merah sampai sana. Bentang. Kita tak ikut kapet tu. Ni ada pemaidani di akhirat. An Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi wa furushim marfu'ah, itu dalam Quran. Wa furushim marfu'ah qala irtifa'uha lakuma baina as-sama'i wal ard masiratun 500 sanah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada firman Allah Taala yang berbunyi segala hamparan yang tinggi, itu wa furushim marfu'ah. Surah apa ni saya tak tahu. Asyam, surah Asyam tak? Bukan. Wa furushim marfu'ah, hamparan dia tinggi, bertingkat hamparan dia. Mana ada hamparan orang ahli syurga ni. Sabdanya itu tinggi sebagai antara langit dan bumi, perjalanannya 500 tahun. Hamparan dia. Banyak hamparan tinggi. Kata Abu Isa, hadis ini gharib. Gharib dengan maksud seorang dia riwayat daripada Nabi, daripada sahabat, seorang dia. Dipanggil hadis gharib pada Imam Tirmizi. Kata Az-Zabidi dalam syarah Ihya Ulumuddin, tatkala disebut Allah Subhanahu Wa Taala akan hamparan yang tinggi, disebut pula dalam Qurannya akan segala getanya ataupun katil-katilnya. Geta tu pangkin, istilah yang betul je katil lah, katil. Katilnya tinggi pula, katilnya tinggi juga, hamparan pun tinggi, katilnya tinggi. Maka tiada tersembunyi bahawasanya tinggi katil-katil itu tentulah lebih banyak daripada tinggi hamparan. Kan? Macam kita katil, kita dengan hamparan mesti hamparan rendah. Katil tinggi, mesti gitu.
Tapi dia disebut, Zabidi kata, memanglah dia kata katil lebih tinggi pada, kalau hamparan itu setinggi antara bumi dan langit, katil lebih tinggi lagi. Kata Ibn Abbas pada firman Allah Ta'ala, fiha sururim marfu'ah tu, hamparan dia tinggi itu, kata Ibn Abbas, dalam syurga itu, dia kata beberapa banyak katil yang tinggi-tinggi. Katil dia tinggi. Bermula dia kata, papannya daripada emas. Lantai katil itu daripada emas. Oh, tidur atas emas kita. Tidur atas emas. Di dunia nak cari emas besar ni, tak ada payah kan. Papannya daripada emas. Bermahkotakan Zabarjad. Zabarjad ni batu permata Zabarjad. Ada orang pakai cincin permata Zabarjad. Itu permata yang sangat mahal tau. Beli cincin biasa, kita namakan saja batu aku pakai ni Zabarjad. Itu je. Walaupun beli RM10 kan. Kita kata ni Zabarjad. Kalau orang nak kata bukan, kita kata Zabarjad. Buat apa? Kita kata ini Zabarjad. Zabarjad ni permata yang sangat indah, yang dibuat kata-kata yang ada dalam syurga. Zabarjad syurga. Kan? Dan mutiara dan yakut, itu semua batu permata. Mutiara kita faham. Yakut nama permata juga. Yakut itu nama semua permata. Maknanya kata-kata indah dengan permatanya indah. Begitu dalam syurga. Yang tidak terbayang oleh pemikiran kita, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang ada dalam syurga. Zabarjad nama permata itu, Zabarjad. Dan satu-satu katil itu seperti barang yang antara Mekah dan Ailah. Ada satu negeri nama Ailah, jauh, mana besar katil itu. Dan diriwayatkan daripada Al-Kalbi, dia berkata ia bahawasanya panjang katil di langit itu 100 tahun perjalanan. Dan segala katil itu tertinggi ia selama tiada datang tuan dia. Katil itu tinggi selagi tuan dia belum datang masuk surga, dia tetap tinggi gitu. Maknanya dalam syurga sudah menanti katil-katil kita dalam syurga. Tanya diri kita, sudah adakah katil kita dalam syurga? Katil kita dah ada belum? Ada tempat tak kita? Macam kita nak naik bas, ada tak tempat duduk kita? Kita nak naik flight, ada tak tempat nombor tempat duduk kita? Dah ada ke? Ataupun katil kita nak mana ramai-ramai duduk tu, ada tak nombor katil kita nak duduk tu? Ini dalam syurga ada tak nombor katil kita? Dia menunggu tuan dia. Tunggu tuan dia, siapa dia? Ini semua dah sedia tu. Maka apabila datang ia mau duduk di atasnya, bila tuannya sudah masuk syurga, dia merendahkan ia sebagai unta merukufkan diri hingga duduk tuannya ke atasnya, kemudian kembali tinggi ia semacam dahulunya. Itu dia. Automatik. Auto. Nah, tuannya ada rendah semua. Naik tuan atas tinggi balik. Sebab tu orang soleh yang hati dia terang nampak akhirat itu, orang tunjuk kehebatan dunia, dia relax. Tak heran. Sebab dia nampak apa yang ada di akhirat itu lebih daripada yang hebat dalam dunia. Kita tengok dalam dunia hebat, banyak benda yang hebat. Orang boleh dalam terowong dalam laut, tembus sebelah sana. Kan? Orang boleh buat bangunan tinggi, hebat, benda macam-macam hebat orang buat. Orang cipta hebat. Mana kalau orang yang hatinya cerah nampak akhirat macam ini, dia tak heran apa yang hebat di dunia. Malah dia kata lebih hebat lagi di akhirat, lebih hebat lagi yang Allah ciptakan pada kita. Itu dia. Baik. Kemudian bab ma jaa fi sifati samarun ahlul jannah. Ini pula sifat buah-buahan dalam syurga. Dalam syurga ada buah-buahan. Telah datang menyatakan hadis yang menerangkan buah-buah kayu. Buah-buah kayu ni bahasa orang lama kan. Buah kayu ni buah-buahan. Buah kayu ni kalau orang kampung dia panggil buah kayu ni, durian, rambutan dia panggil buah kayu. Buah kayu tak jadi musim ni. Dia kata buah kayu semua tu. Buah kayu tu maksudnya buah-buahan lah. Maknanya buah-buah kayu orang-orang dalam syurga, dia kata. Dalam syurga itu pohon-pohon kayu yang sangat besarnya cukup pula dengan besar buahnya. Pokok besar-besar dalam syurga, pokok. Buah dia sesuai dengan pokok besar.
Maka itulah yang didatangkan oleh Abu Isa menerangkan hadis itu dalam sunan dia. Imam Tirmizi keluarkan dalam sunan dia hadis yang berbunyi, an Asma binti Abi Bakrin qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa zukira lahu sidratul muntaha qala yasiru ar-rakibu fi zillil alfanani minha mi'ata sana aw yastazillu bi zilliha mi'atu rakibin syakun yahya fiha farashu az-zahabi ka'anna thamaraha al-qilal. Hadis hasan gharib. Apa maksud? Daripada seorang sahabat Nabi yang namanya Asma binti Abu Bakar. Ipar dia lah. Asma binti Abu Bakar. Aisyah anak Abu Bakar juga. Betul? Ipar kan? Betul? Ipar lah. Kakak ipar lah. Asma dia Zubair bin Awam suami dia. Asma ni lah yang hantar makanan Nabi masa Nabi digusur tu. Asma dia mengandung, dia bubuh roti dan diikat pada pinggang dia. Roti. Dia bawa kambing mengembala dekat gusur tu, mengembala, bawa kambing. Sampai tu dia ulu bagi makanan pada Nabi. Kan 3 hari tu mesti hantar makanan. Asma binti Abu Bakar, seorang wanita yang gigih, hebat. Dia katanya telah aku dengar akan Rasulullah SAW bersabda, ya, dan disebut orang baginya akan pohon Sidratul Muntaha. Kan Nabi Isra Mi'raj, Nabi Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Sidr itu bidara. Sidr. Muntaha, the last, yang akhir sekali, tempat yang last sekali. Sidratul Muntaha tu, kalau mana yang terjemah biasa, pokok pohon bidara yang besar, letaknya tempat yang akhir sekali. Disebut tu, dia kata yang ada pohon itu sebelah atas langit yang ke-7. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit atas langit 7 ada pohon Sidratul Muntaha. Dia sebagai border, sempadan. Dan ialah sempadan bagi malaikat yang sebelah atasnya tidak boleh turun ke bawah itu, dan malaikat yang belah bawah tidak boleh naik ke sebelah atas. Sidratul Muntaha. Sebab tu dia kata Muntaha tu border dia. Sidrah kalau namanya bidara. Dan bidara yang Nabi sebut dalam hadis tu, jika seseorang kena sihir, Nabi kata ambil 7 lay daun bidara, pecahkan daun bidara itu bainal hajarain, pecah dengan batu. Besar batu ke apa? Pecah. Pecahkan, dia kata campur dengan air, kemudian air itu dibuat mandi, kata Nabi. Bukan blend, bukan spray. Itu yang orang jual tu, bidara yang dibuat tu dia suruh spray. Tak betul, ikut sunnah. Nabi kata ambil 7 lay daun bidara, pecahkan, bukan hancur. Pecah dengan batu tu, pecah. Campur dengan air, kemudian dibuat mandi kepada orang kena sihir. Nabi kata gitu. 7 lay, ambil 7 lay daun bidara. Sidr. Inilah Sidratul Muntaha. Pokok bidara yang besar, terletaknya di mana? Muntaha, sepadan. Apa sepadan itu? Setelah langit 7, malaikat yang di bawah tidak boleh naik ke atas, malaikat yang di atas tidak boleh turun ke bawah. Makhluk malaikat ni terlalu ramai, banyak. Itu penduduk langit. Malaikat ni Nabi kata sebanyak butir pasir di dunia itu. Kalau kita boleh kira pasir, banyak tu lah malaikat. Allah Ta'ala jadikan malaikat, manusia, jin, 3 tu. Nisbah dia 90, nisbah 9, nisbah 1. 90 malaikat, nisbah 9 untuk jin, nisbah 1 untuk manusia. Mana malaikat 90% daripada 100%. Ramai, banyak. Ialah dia cahaya. Ya Nabi, masa Nabi Isra Mi'raj tu, Nabi sampai kepada Sidratul Muntaha kan, Nabi sampai ke sana, Nabi sampai ke situ di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tempat malaikat tawaf. Baitul Ma'mur. Baitullah tempat manusia tawaf. Manusia tawaf gitu. Baitul Ma'mur setentang jauh atas,
dengan manusia, malaikat tawas. Nabi masa situ dia kata di Baitul Ma'mur tu, tiap-tiap kali dia kata malaikat sekali masuk 70,000 masuk, tak keluar dah untuk tawaf. Banyak malaikat daripada manusia. Manusia 1% tu pun dah banyak dah. 1% kita kata banyak dah kan. Macam kita kata manusia 1% je yang datang ke surau, banyak dah. 99% yang tak datang, lagi banyak kan. Itu nisbah dia gitu. Maka bersabda Nabi SAW, boleh dia kata berjalan orang yang menunggang kenaikan di bawah naungan satu dahan daripadanya 100 tahun. Besar pokok Sidratul Muntaha. Maknanya satu dahan dia yang menjulur tu, orang naik kenderaan kuda yang terkuat 100 tahun perjalanan. Dia tak ukur dengan kilometer dah. 100 tahun perjalanan. Tahun akhirat di situ ni. Satu hari di akhirat bersama 1000 tahun dunia, yang Ibn Abbas kata. Banyak berapa? Mana luas, besar. Satu tahun, atau bernaung di bawah naungannya 100 orang tunggangan. Dia kata 100 tunggangan. Dengan tunggangannya. Maka Syak Yahya yang berada ni, dia ragu tentang ketunggangan itu, dia ragu. Padanya ada rama-rama emas berterbangan ke sana kemari. Maknanya pada pokok tadi ada pula rama-rama banyak, cantik rama-rama emas, hidup tapi emas berterbangan. Kan kalau kita pergi taman tu ada rama-rama kan, orang seronok, cantik taman ni, bunga-bunga cantik. Itu dikatakan emas. Maknanya berterbangan ke sana kemari, seolah-olah buahnya semacam tempayan besar. Buah besar tempayan tu, tempayan besar, tempayan yang besar. Tempayan ada tempayan kecil, ada tempayan besar. Tempayan yang besar, besar tinggi ni, besar buah dia. Mesti orang ada 70 hasta tu nak makan buah tu. Kalau orang macam kita ni sikit je makan, kan? Dia mesti orang yang 70 hasta, 7 hasta bidang boleh makan buah tu di dalam syurga. Itu dia. Sebab tu satu hadis lagi yang panjang, yang disebut dalam Targhib dan Tarhib. Saya baca terjemahan sebab kita nak selesaikan tu terjemahan dia. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Utbah bin Abd radhiyallahu anhu, katanya telah datang seorang orang Badui kepada Rasulullah SAW. Dia minum dahaga ke minum seronok tu? Minum seronok bukan dahaga pun kan. Kita dah minum kat rumah, contoh dah minum kat rumah, lepas tu kita nak pergi keluar naik motosikal sampai kedai tu ada orang panggil, "Tok Haji, minum dulu." Dah minum dah tadi, mari lah minum dulu. Dia pun tungkat motor minum tu, dia dahaga ke seronok-seronok je? Seronok-seronok. Dahaga ni selepas sebelih lembu tu, tangkap lembu gih putus tu, kejar lembu pula lagi kan. Lepas tu lembu jatuh dalam sungai lagi, angkat pula lembu, dahaga lah. Itu baru minum, itu minum dahaga. Ini minum seronok. Satu Nabi kata bila minum di kolam dia, tak dahaga dah. Sampai masuk syurga ada minuman, ada makanan. Dalam syurga makan dan seronok. Itu dia. Sebab tu dia kata, orang Badu kata, bagaimana kolam ya Rasulullah? Ya Rasulullah beritahu tu kolam tu macam mana? Orang Badu tanya. Maka disebut Utbah akan hadis ini sampai berkata Utbah begini, dia kata. Maka kata orang Badui itu, ya Rasulullah, adakah di dalam syurga itu buah-buahan? Bila dah dicerita tentang kolam, sampailah dia kata, orang Badui ditanya, orang Al-A'rabi. A'rabi ni orang kampung datang ke Madinah, A'rabi dipanggil. Dia kata, bagaimana buah-buahan dalam syurga ya Rasulullah? Dia tanya pula. Orang Badui ni, dia tanya itu, dia beriman terus. Sehingga dia tanya, ya Rasulullah, dalam syurga ada unta Rasulullah? Dia tanya tu, sebab dia biasa dengan unta. Rasulullah kan ada unta dalam syurga, ada. Sampai gitu. Orang Badui tanya, Rasulullah jawab. Dia kata apa? Ada buah-buahan. Sabdanya bahkan ada ya. Nabi kata bahkan ada buah-buahan. Dan dalamnya ada pohon kayu bernama Tuba. Ni yang tadi. Dalam syurga ada pohon kayu nama Tuba. Tadi. Ialah pohon menaung ia akan syurga Firdaus.
Firdausi. Kemudian dia kata, maka berkata, ya apakah pohon kayu di bumi kita yang serupa dengan dia? Orang Badui ni cerdik. Dia tanya Rasulullah, sampai tanya, apa dia di dunia ya Rasulullah yang sama dengan pokok tumbang di syurga tu? Sebenarnya tidak ada serupa suatu daripada pohon ni. Ustaz ni, kita mula naik angin dah kan? Kalau ustaz, dia naik angin dah. Tanya dia, betul ni, tanya lagi. Tapi Rasulullah layan. Tadi tanya, ada besar mana? Ada tak dalam dunia ni? Umbi dia besar mana ustaz? Ya Rasulullah, umbi dia. Patut tak tanya tak apa dah tu. Tapi dia tanya lagi. Rasulullah tak marah pun, boleh layan lagi. Rasulullah kata apa? Sabdanya, jikalau mengembara satu daripada unta muda ahli kamu, unta yang muda, yang ahli kamu, tiada berjalan habis sehingga besar dan tua dan lemah dan patah tulang lehernya. Nabi kata, mana unta yang muda yang baru bagus, kamu berjalan di bawah naungan dia, umbi tu, bawah pergi jalan, unta tu sampai jadi tua, unta tu jadi patah tulang unta tu, jadi patah leher unta tu. Begitulah luasnya umbi dia. Mana Rasulullah suruh bayang gitu. Barulah orang Badui ni boleh dapat bayang. Ui, mana kalau unta muda-muda, unta baru anak dia muda, naik tu berjalan sampai tu jadi tua unta tu. Jadi tua dah, patah tulang pula, patah leher pula. Mana barulah orang Badui tu boleh bayang besar. Kalau Nabi jawab sekitar 1000 kilometer, tak boleh bayang orang Badui. Tapi dia kata naik unta tu, boleh bayang gitu. Katanya, adakah dalam pohon apa ni anggur? Sabdanya, ditanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, anggur ada ke? Ada yang orang Badui dia, ya Rasulullah, dalam syurga adakah pokok anggur? Kata Nabi, bahkan ada, ya ada. Nabi kata, katanya, maka bagaimana besar jambak buah anggur itu, ya, jambak buah anggur tu? Orang tanya, besar mana ya Rasulullah jambak buah anggur? Kita nampak macam Badui dia tanya main-main kepada Rasul, tapi dia tanya betul. Kita kalau kini orang tanya gini, kita mula, kau ni main-main, tanya biar betul. Jangan tanya main-main gini. Kan? Itu ustaz, dia nak marah dia kerja. Duduk kalau ngajar-ngajar dia cakap, ustaz dia marah dia, empuk dia, pam. Kan? Banyak berlaku dah tu. Dia ngajar-ngajar bercakap. Tegur bercakap lagi, tegur bercakap, bam sekali. Semua senyap. Nasib baiklah kat sini tak ada bercakap. Itu ustaz, dia pun marah. Tapi Rasulullah layan. Besar mana jambak anggur tu? Tanya lagi tu, besar mana? Sabdanya, iaitu perjalanan sebulan bagi gagak putih. Gagak putih terbang sebulan. Sampai ke mana? Allah tak tahu. Tiada gugur ia dan tiada menyimpang ia dan tiada penat. Mana gagak ni tak berhenti, tak berhenti apa, minum air pun tak, sebulan. Itu jambak besar tu. Tu dia. Kemudian dia kata apa lagi, dia kata, katanya, maka bagaimana besar biji daripadanya? Astagfirullah, orang Badui ni betul lah. Biji itu tanya lagi. Rasulullah jawab. Rasulullah ni memang rahmatan lil alamin. Dia nak beri faham. Dan Badui ni Rasulullah faham. Dia bukan main-main. Dia tanya betul. Orang Badui orang kampung. Dia tanya datang ke masjid, tanya betul. Tengok ni, kita macam dan ahli rumahku. Tu kan Nabi kata gitu. Biji itu boleh mengenyang aku dan rumah aku. Maka sabda Nabi SAW, dan juga boleh kenyang semua kaum kerabat kamu, semua boleh kenyang. Itu Nabi akan jawab gitu, maknanya biji-biji itu dia kata boleh kenyang semua, bukan ahli, semua kerabat kamu, sebut kerabat. Daripada atas mak, daripada atas ayah, nenek, sampai ke atas, ke bawah anak, cucu, cicit, moyet, ke bawah, semua kerabat boleh kenyang makan sejambak sebiji anggur. Maka padanlah orang dalam syurga tu 70 hasta. Kalau besar ini, sebiji anggur tu tak termakan kita. Meriwayatkan hadis ini ia oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan Al-Awsat dan Al-Baihaqi. Itu dia. Itu kisah yang dipaparkan oleh Rasulullah, bagaimana orang Badui nak tanya, itulah gambaran dalam syurga. Sampai situ dulu insya-Allah. Bab kita masuk pada sesi akan datang tentang tajuk yang lain pula. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.